keluarga sakinah tadi. Ya, betul Rahman ya? Keluarga sakinah, lepas tu nak melahirkan anak yang bertakwa, pastikan ada 7 asas dalam keluarga kita. Dan biasanya 7 asas ni Ustazah kupas hampir 2 jam. Ya, tapi ni just Ustazah bagi sepintas lalu sebab banyak kita dapat daripada pagi sampai sekarang insya-Allah ya. 7 asas untuk membina keluarga sakinah, keluarga bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama sekali, iman dan takwa kepada Allah. Mesti ada dalam keluarga kita iman dan takwa kepada Allah. Suami yang beriman, isteri yang beriman, mak bapak yang beriman, anak-anak yang beriman. Kita cerita sembahyang jangan tinggal, especially solat berjamaah, Al-Quran, zikrullah. Itu iman dan takwa kepada Allah. Ya? Pastikan juga bila ada iman, ada takwa, tidak ada kecurangan dalam rumah tangga. Ya? Yang keduanya, kena ada dalam keluarga kita al-mawaddah war-rahmah. Kena ada kasih sayang. Buktikan isteri sayang kepada suami, suami sayang ke isteri, mak bapak sayang ke anak-anak, anak-anak sayang kepada mak dan ayah. Antara salah satu petua untuk membuktikan kasih sayang, rajin bagi hadiah. Rajin bagi hadiah. Ada tak puan-puan bila hari jadi suami, ada bagi hadiah? Ada, alhamdulillah. Hari jadi isteri, suami bagi hadiah tak? Tak ada, usianya tak sampai lagi masanya. Hari jadi anak-anak kita bagi hadiah ya. Hari jadi mak ayah anak-anak pun jangan lupa bagi hadiah. Dan Ustazah pun alhamdulillah dah standby dah hadiah. Nak bagi kat siapa? Maklumlah hari Selasa ni hari jadi insan yang sangat bermakna dalam hidup Ustazah. 24 hari bulan 4 tahun 64. Hari jadi siapa? Ustaz Wan Akasyah Wan Abdul Hamid ya. Tapi sekarang Ustaz jimat, siap bagi tahu nak apa. Jenama yang bawah-bawah tak nak, nak yang atas-atas. Ustazah kata jenama ni sudahlah. Oh tak best, tak glamour. Amboi, tak apa insya-Allah ya. Sebab Nabi telah bersabda, tahajud tahabu. Berhadiah-hadiahlah kerana dengan hadiah akan menyemarakkan kasih sayang. Dan tentang yang kedua kasih sayang tadi kan? Kasih sayang. Masalah orang kita Rizal, kasih sayang mula aja, kasih sayang mula kahwin tu. Lingyang. Tapi dalam kahwin balik melayang. Kalau kau lah hantu, kau lah saya makan kau lah hantu, kau lah jembalang. Mula kau main naik motor tu, apa punya peluk sampai naik tetek minyak pun dah punya kapak. Tapi dalam aku isteri dah tempat naik motor dah berjalan dah. Astagfirullahaladzim ya. Itu mula kahwin sama juga kadang ini sama juga mula kahwin. Bukan main bidang. Hidang air kepada suami. Hidang ada piring, ada cawan, ada bunga, suntung lah tu. Entah. Lepas tu dalam kahwin bunga dah tak ada, tinggal cawan piring je. Lepas tu dalam kahwin, piring dah taruh ke cawan je. Dah lama kahwin, abang kau ni, abang nampak bapak minum sendiri. Tapi kau orang sini orang tempat lain lah. Okey, kita tambahan daripada Ustaz tentang al-mawaddah warahmah. Asas yang kedua, kasih sayang ya. Dan bercakap tentang kasih sayang ni, kalau boleh biarlah selagi hayat di kandung badan. Jangan bila dah tua dia tak ada kasih dan tak ada sayang. Yang ketiga asasnya ialah al-muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Pastikan dalam keluarga kita ada sikap saling hormat, menghormati antara satu sama lain ya. Suami hormat isteri, jangan seking-teking, cakap elok-elok. Isteri jangan jadi isteri yang nusyus yang kita bincang bahawa ni dalam semanis kurma. Jangan jadi isteri yang derhaka. Hormat dekat suami, anak-anak pun sama hormat dekat mak dan ayah. Dan dalam keluarga pastikan the whole family ada tolong-menolong ya. Dan yang keempat, perlu ada dalam keluarga kita amanah dan tanggungjawab. Please mak ayah, sibuk cari rezeki kan? Kebanyakan suami isteri bekerja. Jangan sampai pergi pagi balik petang. Cukup bulan bayar hutang. Rumah tangga macam tongkang. Suami isteri letak pukang anak-anak tukang langgang. Habis jatuh dalam kita nak ya, cari rezeki. Bagus kalau kita nak jadi umat Islam yang kaya raya. Sebab Islam memang nak umat Islam jadi kaya raya. Islam nak umat yang jadi tangan yang di atas, bukan tangan di bawah. Tangan yang memberi, bukan tangan yang menerima. Ya, silakan cari rezeki yang
yang halal yang diberkati oleh Allah. At the same moment, dalam masa yang sama jangan lupa, anak adalah amanah. Anak adalah tanggungjawab. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab mak bapak, bukan tanggungjawab bibi. Bukan tanggungjawab nursery, bukan tanggungjawab pihak sekolah, tapi tanggungjawab mak dan ayah. Suami jangan lupa, ada amanah dan tanggungjawab. Apa amanah dan tanggungjawab? Isteri adalah amanah daripada Allah. Tanggungjawab suami untuk membentuk isterinya. Kalau isterinya tak pakai tudung, wajib suami bentuk isterinya menutup aurat, pakai tudung elok-elok. Kalau isterinya tak reti sembahyang, wajib suami didik isterinya solat. Kalau isteri tak reti ngaji Al-Quran, suami wajib ajar. Kalau tak reti ajar, bawa guru datang dekat rumah ataupun pergi ke kelas-kelas pengajian Al-Quran. Amanah dan tanggungjawab. Yang kelima, rezeki yang halal. Ya, sebab apa yang kita makan membentuk hati. Hati ini umpama raja. Hati yang bersih akan merangsang anggota yang lain untuk buat baik. Tapi kalau kita makan yang syubhah, yang samar-samar, apatah lagi yang haram, duit gaji yang haram, yang terlibat dengan pecah amanah, rasuah dan sebagainya, membentuk darah daging, bentuk hati yang kotor. Hati umpama raja yang kotor ini merangsang anggota yang lain untuk melakukan mungkar kepada Allah. Pastikan rezeki yang halal, yang diberkati oleh Allah. Yang keenam, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, banyak berzikir. Banyak berdoa, banyak berzikir. Kalau ya pun kita ada masalah, antara zikir yang bagus kita amalkan adalah zikir Nabi Yunus. Susah hati ni Ustazah, ada banyak masalah ni Ustazah, tak jumpa jalan keluar ni Ustazah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya ayat 87. Ya, macam tadi saudara Rizal kata, anak-anak Ustazah alhamdulillah semua okey, tak ada ujian. Ada Rohizal ya, semua orang ada ujian. Ustazah alhamdulillah, Allah anugerahkan suami baik, tengok tunduk marah aja kan. Baik, kalau suka marah-marah, Ustaz memang tak pandai marah. Marah Ustazah pun tak reti, marah anak jauh sekali. Ya, alhamdulillah, syukur anak-anak semua menjadi, ya Allah sejuk. Kadang-kadang bila Ustazah tengok akhlak anak-anak menangis, Ustazah menangis sampai syukur ya Allah. Tapi Ustazah dengan Ustaz, banyak ujian daripada Allah, banyak titisan air mata, banyak kisah sedih tuan-tuan dan puan sebelum kami nak berjaya sebagai seorang pendakwah. Banyak jalan sukar yang telah kami tempuhi, banyak ujian yang kami lalui. Fitnah pun ada kepada orang yang hasad dengki dekat kami dan sebagainya. Banyak, setiap orang ada ujian. Ya, ujiannya pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bagaimana kita menempuh ujian tersebut. Dan ujian kami yang paling banyak sekali, kami kerap kena tipu. Ramai sangat orang tipu kita. Mungkin orang ingat, oh Ustazah dengan Ustaz ni senang tipu, maka inilah wajah yang sering ditipu. Tak gitu deh. Sial Kak Ustaz, kan sedih. Sedih Ustaz ya. Kalau Ustazah kata, bang, kalau kita kutip-kutip lah ya, duit yang orang tipu kat kita, ya Allah, bukan wan je, jutawan ya. Dan kesan daripada penipuan sampai mencecah ratusan ribu. Ya, pernah orang tipu kami sampai ratusan ribu, sampai kena jual kereta, sampai Ustazah kena bantu Ustaz ya, hari-hari selama 3 tahun. Ustazah sendiri masak nasi lemak sampai 10 kilo untuk membantu Ustaz. Ya, dan Ustaz pula kerana susah hati, orang tipu sampai 300 ribu, anak masih kecil lagi. Ustazah tak menangis depan Ustaz. Ustazah menangis kat bilik lain. So tutup pintu, menangis sekuat-kuat hati. Tak boleh menangis depan Ustaz sebab Ustaz baru ditimpa musibah yang begitu besar. Orang tipu sampai 300 ribu ringgit. Nak ambil duit mana nak bayar? Nak ambil duit mana nak ganti semua tu? Tak cerita pada kedua-dua keluarga kami sebab tak nak mak ayah susah hati, tak nak family susah hati. Tak apa, kita buat sendiri. Sampai kita kata Ustaz tak apa ya, kita berniaga. Ustaz mengajar, Ustaz kan mengajar, Ustaz mengajar dekat sekolah, Ustaz buat nasi lemak ya, Ustaz balik sekolah, Ustaz tolong bungkus, kita bagi kat student sekolah, jual kat korporasi sekolah. Tiap-tiap hari Ustaz masak seorang diri selama 10 kilo. Ya, ada ujian banyak ujian. Ya, semua orang Allah uji. Macam saudara Rizal sebut tadi, Allah uji kita sebab apa? Sebab Allah sayang kat kita. Bila Allah uji kita, bila kita berjaya, kita sombong tak? InsyaAllah kita tak sombong sebab Allah dah uji kita dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kita tinggalkan kisah sedih tersebut. Yang ketujuh, asas untuk bina keluarga sakinah, bahagia dunia dan akhirat. Yang ketujuh ialah berbakti
kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa.